Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi dalam bab Nabi Allah Zulkifli alaihissalam. Tapi saya ingat sikit yang ni di penghujung saja, tentang ada satu hadis lagi kita tak habis. Kemudian terus kita masuk kepada bab selepas itu, iaitu bab Ibn Kathir bawakan satu bab yang disebut sebagai bab umat-umat yang dimusnahkan secara total. Imam Ibn Kathir bawa beberapa kisah umat terdahulu, Ashabul Ras, kemudian Ashabul Yasin. Saya kita akan tengoklah. Kita habis dulu hadis ni. Baik. Hadis Ibn Jarir meriwayatkan dari jalan Abdul Razak. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dia berkata Asbab bin Muhammad memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami dari Abdullah bin Abdullah, dari Sa'ad hamba sahaya Talhah, dari Ibnu Umar. Dia berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis di mana aku belum pernah mendengarnya kecuali sekali atau dua kali hingga 7 kali, bahkan telah mendengarnya lebih dari itu. Ibnu Umar menceritakan hadis ni dia dengar daripada Nabi, bukan marrah, bukan marratain, bukan sab'a marrat, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali, bahkan lebih. Hadis ni, kisah ni Nabi ulang-ulang. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ni dia kata lagu tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita pasal al-kiflu. Cerita ni terkenal, saya ingat. Kalau tuan-tuan dah biasa dah dengan cerita ni, kita nak laju-laju ya. Al-Kiflu adalah seorang dari kalangan Bani Israel. Nabi cerita balik kat para sahabat tentang seorang lelaki yang bernama Al-Kiflu. Sengaja Imam Ibn Kathir bawa hadis ni masuk dalam perbahasan Nabi Zulkifli, nak tengok adakah orang yang sama. Dia tidak bersikap warak terhadap suatu dosa. Pernah ada seorang wanita yang datang kepadanya dan dia berikan kepada wanita itu 60 dinar agar dapat dia setubuhi. Setelah dia menaiki tubuh wanita itu layaknya suami isteri, maka wanita itu menggigil dan menangis. Lalu dia berkata, mengapa kamu menangis? Apakah aku menyakiti kamu? Dia menjawab, tidak, tetapi perbuatan itu belum pernah aku lakukan sama sekali. Maknanya Al-Kiflu ni seorang hamba dalam kalangan Bani Israel yang dia ada lengkap semuanya. Dia ada kekayaan, dia ada rupa parah, dia ada kesihatan, dia ada semuanya. Satu hari seorang perempuan dalam kalangan Bani Israel ni, kisah ni berlaku zaman dulu tuan-tuan, sebelum zaman Rasulullah lagi. Nabi cerita balik kepada para sahabat. Datang seorang perempuan ni nak main pinjam duit kepada dia, pasal susah sangat-sangat dah, desperate, antara hidup dan mati ni, terpaksa pinjam duit kat dia. Maka dia kata kepada wanita tu, aku bagi kepada hang 60 dinar dan hang tak payah bayar balik dah, kira aku bagi saja, dengan syarat aku boleh menyetubuhi hang. Rela ataupun tidak? Perempuan tu tak rela lah, tetapi disebabkan terlalu desperate, terlalu terdesak, dia akor. Bila mana dia setuju, maka nak berlaku dah perhubungan itu. Dalam hadis sebut dia dah naik duduk atas perempuan tu, selayaknya suami isteri dah duduk atas tu dah. Perempuan tu berpaling dan menangis. Maka dia jadi marah. Dia kata, pasal apa hang menangis? Adakah aku paksa hang buat benda ni? Aku paksa ke? Kita dah deal elok-elok, bukan aku paksa. Bukan rogol apa tidak. Benda ni dah setuju, aku bagi duit dan hang bagi kehormatan lah. Maka wanita ni kata, aku menangis bukan sebab aku terpaksa, tidak, bukan sebab aku rasa dianiaya, tidak, tapi aku menangis kerana takutkan Allah dan mengenangkan aku tak pernah buat benda ni. Dan kalau bukan kerana terpaksa, aku tak buat benda ni. Al-Kiflu dengar macam tu tuan-tuan, terus dia jadi tawak. Dia bangkit daripada perempuan tu, maka dia kata,
hanya semata-mata sebab hang susah sangat-sangat dah, hang sanggup buat benda yang hang tak pernah buat ni, dan dalam keadaan hang ni diuji begitu pun masih hang ingat kepada Tuhan, kepada Allah, sedangkan aku tak pernah ingat pun. Maka dia kata kepada perempuan tu, 60 dinar tu ambil dah simpan ke hang. Ya, ambil dah simpan ke hang dan izhabi, pilah daripada aku tak mau. Maka perempuan tu pun berlalu dalam keadaan terpelihara kehormatan dia. Elok perempuan tu pi, Al-Kiflu duduk tak torah, mengenangkan, macam mana aku ni no, ada orang lagi susah daripada aku tapi ingat pada Allah, diuji teruk daripada aku tapi ingat kepada Allah, sedangkan aku ni diberi segala nikmat dan kesenangan tapi aku tak ingat kepada Tuhan. Ya. Maka dia berkata, dia kata dalam diri dia, dia kata demi Allah, dan disebut demi Allah, ya, aku tidak akan berbuat maksiat lagi kepada Allah lepas ni. Dia kata lagu tu, duk niat dah, ya, duk niat dah. Dan pada malam itu juga dia telah meninggal dunia. Malam tu juga tuan-tuan, esok tu tak ada nak buat amal kebajikan lagi, tak ada nak buat amal lagi, esok tu dia meninggal dunia. Dan dalam hadis disebut keesokan harinya tertulis di depan pintu dia, ala babihi, dalam hadis kata di atas pintu rumah dia, Allah telah mengampuni Al-Kiflu. Ya? Allah telah mengampuni Al-Kiflu. Maknanya Al-Kiflu mati dalam keadaan Allah ampun dia, dan Allah takdirkan ada tertulis di pintu rumah dia tu, orang lalu nak menguruskan jenazah dia, nampak di pintu rumah dia tertulis Allah telah ampunkan dosa dia, sebagai satu signal kepada orang lain yang bahawasanya kita jangan bersangka buruk. Dia ingat dia ni hidup atas dunia ni banyak maksiat semua, sedangkan pada malam tu dia berniat nak buat baik, kemudian dia mati. Orang tak tahu ni, tetapi Allah menjaga nama dia. Sampai hari ini kita kenang dia sebagai Al-Kiflu, yang diampunkan Allah dan berada di dalam syurga. Tuan-tuan, hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi. Ya. Cuma mengikut Ibnu Katsir, hadis ini mengikut penilaian dia ada gharib. Dia hadis hasan gharib. Dia berlaku tafarrud. Tafarrud ni bermaksud satu jalan yang bawa. Ibnu Umar sahaja turun ke bawah, dia tak, sahabat-sahabat lain tak bawa. Maka dia jadi sangat gharib lah. Bukan kata palsu, tidak, cuma jalan tu jadi ganjil. Bahasa mudah dia ganjil lah, sebab tak ramai sahabat bawa hadis ni. Tapi tafarrud tak semestinya dia jadi palsu, tidak. Dia cuma ganjil pasal tak ramai orang bawa, gharib. Baik. Ala kulli hal, kata Ibnu Katsir, dan Al-Kiflu dalam hadis ini bukanlah Nabi Zulkifli. Yang tu saya nak bahas. Tapi dia bawa juga hadis ni Ibnu Katsir ni, ya, Imam Ibnu Katsir. Maka dia kata adapun takut orang salah faham, dan dia buat satu clarification siap-siap sebelum datang generasi kemudian duk pandai-pandai teka sendiri, duk pandai-pandai buat puzzle sendiri. Ini Al-Kiflu, ini Zu Al-Kifli, Bani Israel, orang sama apa. Jadi dia buat siap-siap. Dia bagi satu disclaimer siap-siap. Adapun Al-Kiflu dalam hadis Ibnu Umar ini dan juga Nabi Zulkifli, mereka adalah dua orang yang berbeza. Ya. Jadi dia ialah orang yang lain, bukanlah Zulkifli yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Maka selesailah kisah Nabi Zulkifli. Nak habis hadis tu saja. Kita masuklah bab yang baru, bab nombor 37, bab yang membincangkan tentang kebinasaan umat-umat secara total, secara massal, mass. Baik. Allah, Ibnu Katsir mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ataina Musal kitab min ba'di ma ahlaknal qurun ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun." Surah Al-Qasas ayat 43. Firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa, yakni Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Tuan-tuan, dalam ayat ini kalau kita buka dalam tafsir, satu perbincangan yang besar yang ada pada ayat ini, surah Qasas ayat 43, tuan-tuan ingat. Kerana apa? Rupanya penurunan Taurat dan juga
naiknya Nabi Musa itu, dia jadi satu bahasa dia apa? Nak kata indikator bukan tak tepat sangat. Pemisah, garis pemisah, ya, between yang dikatakan umat sebelumnya dan umat sesudahnya. Memanglah sekarang kita ni umat akhir zaman, tapi umat yang dikatakan mutaakhirin tu, yang era penghujung dan era awal, kalau boleh dibahagikan seluruh umat manusia berdasarkan hitungan para nabi itu kepada dua bahagian, ya, kalau boleh dibahagikan kepada dua bahagian, maka separuh masa itu terletak indikator dia kepada penurunan Taurat. Turun saja Taurat, maka selepas daripada turunnya Taurat ilal akhir dunia ni, hingga habis dunia ni, berada pada satu grup. Kita ni geng separuh masa kedua, ya? Dan separuh masa pertama ni sebelum turunnya Taurat. Apa bezanya ini? Dalam Quran disebut untuk generasi sebelum, yang sebelum turunnya Taurat, pada era itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan balasan kepada mereka terus. Dan kemusnahan yang berlaku kepada mereka itu kemusnahan yang bersifat total, yang bersifat mass destruction. Seperti mana yang berlaku banjir kepada umat Nabi Nuh, seperti mana yang berlaku bumi diterbalikkan kepada umat Nabi Lut, seperti mana ribut taufan yang melanda kaum Ad dan Samud. Semua itu tidak berlaku dah selepas daripada turunnya Taurat. Kalaupun berlaku, dia tidak berlaku secara mass destruction yang membinasakan seluruh umat. Dia tak berlaku dah, ya? Pemisah dia bila turunnya Taurat, ya? Sebagaimana halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Hatim dan Al-Bazzar dari Al-Auf Al-Arabi, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Dia berkata, ini mauquf, Allah tidak membinasakan sesuatu kaum dengan azab dari langit atau dari bumi setelah kitab Taurat diturunkan ke bumi. Maksudnya setelah turunnya kitab Taurat ke bumi, tak ada dah azab. Ada, bukan tak ada, tapi azab yang bersifat mass, bersifat besar. Nah, seperti mana yang kita duk baca tu, tak ada dah. Nah, ada sahaja, tak ada pula. Tsunami lah, gempa bumi lah, tidak sampai skala itu. Kalau kita ingat tak yang kita pernah bincang dulu kisah umat Nabi Lut, baru sangat kita bincang. Bumi dicongkeh naik, beralih jatuh pula. Malaikat mai, mereka dapat tengok malaikat menyerupai manusia. Kaum Ad, kaum Samud, kena angin ribut yang sangat kuat, kena sayhah, kena pekikan yang sangat kuat. Kemudian banjir sampai tenggelam habis bukit bukau semua, gunung ganang tenggelam habis. Tak ada kita ni sampai tahap tu. Betul tak? Tak ada sampai tahap tu. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, pemisah dekat situlah, turunnya Taurat. Hal ini menunjukkan bahawa pembinasaan umat secara massal itu terjadi sebelum diutusnya Musa, ya? Maksudnya dia kata, dan kebinasaan umat-umat terdahulu ni terjadi between itulah, antara Nabi Musa dengan Taurat tu. Selepas pada tu kita dan umat-umat Nabi yang lain selepas tu lah, ya. Tuan-tuan kira lah, apa nama Musa, kemudian Harun dan Nabi-Nabi datang sesudah itu ni, ya. Yang datang sesudah itu, semuanya mereka itu, kita cuba cari balik, ada tak kisah-kisah kemusnahan besar-besaran kat dia? Tak ada, ya tak? Kita cuba tengok lepas ni, kita akan sambung lagi Nabi-Nabi dia lepas ni kan. Kita cuba tengok, ada tak yang berlaku kemusnahan yang bersifat total ni? Baik. Adapun kata Ibn Katsir, sebelum kita nak melangkah pi ke bab itu, sebab lepas pada ni kita nak masuk bab Nabi Musa dah, ya? Kita akan masuk bab sebelum Nabi Musa, Nabi Yunus dulu. Kita nak masuk bab-bab Nabi-Nabi tu dah, ya? Jadi sebelum masuk separuh masa kedua ni, Ibn Katsir kata, ni kita tengok balik, ada umat-umat terdahulu yang kita terlepas, yang berlaku kemusnahan secara total kepada mereka. Ya, kita dah bincang kaum Nabi Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kita dah bincang. Tapi ada juga tidak umat-umat yang lain yang berlaku kemusnahan besar-besaran kepada mereka. Adapun Nabi mereka itu
tak termasuk dalam 25 rasul. So tak dibincangkan dalam bab-bab sebelum ni. Tapi umat itu wujud, nabi mereka ada, cuma dia tak termasuk dalam 25 rasul, maka kita tak sebut dalam bab sebelum ni. Maka Ibnu Katsir kata, lah ni kita settle siap-siap. Kita bincang siap-siap. Ada lagi tak umat-umat yang berbaki yang hidup pada separuh masa pertama sebelum dihapuskan oleh Allah? Kita nak cerita. Lepas tu barulah kita masuk kepada separuh masa kedua. Yang tu yang nak abang tu sebenarnya tu. Ya, maka kita pilih. Baik. Maka antara umat yang dibinasakan secara umum, secara massal itu termasuklah ashabur ras, kaum ras. Nah, baik. Kaum ras atau ras ni disebutkan dalam surah Qaf. Ya. Allah tentang dan surah Qaf ayat 12 hingga 14. Surah Al-Furqan ayat 38 dan 39. Allah sebut tentang Samud, Ad dan Ras. Maka Ibnu Katsir nak bawa kat kita bincang. Samud, Ad kita tahu, tapi Ras ni main mana? Baik. Ibnu Jarir menyatakan pendapat bahawa kaum Ras itu ialah kaum Ashabul Ukhdud, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud tu. Kisah Ashabul Ukhdud tuan-tuan tahu kan, panjang kisah tu. Bagaimana seorang budak, seorang raja, seorang tukang sihir, Perdana Menteri lah zaman itu, orang yang paling pandai sihir, dia akan jadi ahli nujum diraja. Marang kerapu, kemudian parang skipper tu lah ni, kat nombor 1 ni. Maka bila dia ada ilmu sihir, dia akan jadi prime minister. Jadi pada masa itu dia ni letak jawatan, tapi raja bagi syarat dekat dia, sebelum letak jawatan, hang kena cari seorang protege, seorang budak yang baru yang mewarisi keilmuan hang. Bila dia dah dapat budak tu, barulah boleh letak jawatan. Hadis tu sangat panjang dalam Sahih Bukhari. Kalau saya cerita yang tu tak habislah. Tapi saya nak bagi intisari je. Ya. Maka dapatlah budak tu, dan budak tu saya ringkaskanlah. Nanti kita akan sampai bab, nanti saya akan cerita hadis tu. Tapi saya yakin tuan-tuan pun tahu hadis tu. Nanti sampai masanya kita akan cerita. Maka budak tu budak cerdik. Akhirnya senang abang, dia beriman kepada Allah. Dia tak ikut pun ajaran ahli sihir ni. Akhirnya raja nak hukum dia, nak hukum bunuh dia, tak mati-mati. Sampai tahap last sekali dia yang ajak raja tu macam mana nak matikan dia. Ambil anak panah, lepas baca bismillahirrahmanirrahim kan. Bismillah Rabbu hadzal ghulam, Tuhan kepada budak ni. Maka dilepaskan anak panah tu, barulah budak ni mati. Cerita tu Sahih Bukhari. Panjang, menarik. Kita akan sampai cerita tu nanti. Tapi saya nak cerita Ashabul Ras dari malam ni kan. Jadi kata Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Tabari kata Ashabul Ras dengan Ashabul Ukhdud same. Sama, kaum yang sama lah dia kata. Sebab dia perlu cari Ashabul Ras ni siapa dia. Kita tak clear. Tetapi indikator dia apa? Ashabul Ukhdud dia berlaku zaman dah dekat-dekat Rasulullah dah kan. Ashabul Ukhdud berlaku seingat saya lah, sepaham saya, seingat saya, sekadar perkiraan saya, dia berlaku tak sampai 100 tahun sebelum terutusnya Rasulullah jadi Nabi. Tak jauh mana pun. Hingga 50 tahun saja. Tuan-tuan cek balik. Ashabul Ukhdud dengan terutusnya Rasulullah tak jauh, sebab masa zaman Nabi tu kisah Ashabul Ukhdud masih lagi orang cerita. Kesan-kesan Ashabul Ukhdud itu masih lagi orang cerita di Mekah. Dia tak jauh. Dan secara yang disepakati ulama'nya, memang begitulah. Ashabul Ukhdud ni berlaku pasca zaman Nabi Isa. Pasca zaman Nabi Isa. Jadi bila kata lagu tu, maka pendapat ini jadi salah lah. Sebab yang kita faham, kemusnahan total cuma berlaku sebelum turun Taurat. Selepas turun Taurat, tak berlaku dah kemusnahan total. Kalau yang kita dah tengok tsunami, gempa bumi yang kita dah tengok dahsyat tu, tak sedahsyat yang berlaku kepada umat sebelum ini. No? Baik. Maka kalau kata salah, ataupun kita tak boleh kata salah, tidak bertepatan dengan jumhur yang lain. No? Jadi, Ashabul Ras ni main mana? Okey, kita sambung. Ya. Ibn Asakir menyebutkan di dalam tarikhnya, ya, ketika menceritakan tentang pembangunan kota Damaskus mengenai sejarah Abu Qasim Abdullah bin Jardan
Dan lain-lain bahawa penduduk Ras berada di Hadur. Kemudian Allah mengutus seorang Nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan kepada mereka. Lalu mereka mendustai dan membunuh Nabi tersebut. Lalu Ad bin Aus bin Iram. Ad ini kepala asal kaum Ad dulu ni. Ya? Dan anaknya termasuk penduduk Ras lalu singgah di Al-Ahqaf. Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan penduduk Ras. Kemudian mereka menyebar ke seluruh negeri Yaman. Dengan demikian mereka menyebar ke seluruh belahan bumi. Sehingga datanglah Jabrun bin Sa'ad bin Ad bin Aus bin Nuh bin Iram bin Nuh di Dimashq dan membangunkan kota di sana dan diberi nama Jabrun. Penduduk Iram yang menjeritinya bangunan-bangunan yang tinggi di daerah bebatuan dengan tanpa tiang. Kemudian Allah mengutus Hud bin Abdullah bin Ribah bin Khalid bin Halud bin Ad kepada Ad, iaitu anak keturunan Ad yang berada di bukit-bukit pasir Al-Ahqaf. Lalu mereka mendustainya. Panjang. Pendeknya beginilah. Kalau ikut yang ni, daripada Ibn Asakir, dia kata kaum Ras dia wujud sebelum kaum Ad dan Samud lagi. Maknanya kaum Ras dulu buat binasa. Lepas tu bila kena hukum kaum Ras, kemudian marulah saki-baki yang ada tu pi menyerebak jadi kaum Ad. Lepas tu kaum Ad kena hukum pula. Lepas tu saki-baki yang ada tu menyerebak anak cucu jadi kaum Samud pula. Dia kata lagu tu lah. Jadi dia kata antara kaum Ad, Samud dengan Ras, kaum Ras paling awal. Baik. Dari Ibn Abi Hatim meriwayatkan, Ibn Abi Hatim ulama hadis besar, ya, meriwayatkan dari Abu Asim dari ayahnya, dari Syabib bin Bishr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Ras sebenarnya ialah nama perigi. Catat menarik. Ras sebenarnya nama perigi. Tentu anak Rasnya dalam Quran. Yang hari ini negaranya terletak di Azerbaijan. Apa? Azerbaijan tu di situ. Ya, baik. Dan kata As-Sauri, Sufyan As-Sauri mengatakan, menceritakan dari Abu Bakar, dari Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah tokoh hadis besar, anak Abu Jahal tapi sahabat Nabi dan juga tokoh hadis dan juga pejuang Islam. Ikrimah ni, walaupun pak dari Abu Jahal tapi dia sahabat Nabi. Dia juga pejuang yang hebat. Dia warrior Islam dan dia juga perawi hadis. Kata Ikrimah, Ras adalah perigi. Dia setuju dua orang. Abdullah bin Abbas berkata Ras itu perigi. Jadi ashabul Ras merujuk kepada kaum itu. Dinisbahkan nama kaum mereka tu kepada perigi. Sebab apa? Ada cerita menarik ni. Ya? Kenapa dinisbahkan kepada perigi ni? Ikrimah pun kata begitu. Abdullah bin Abbas pun kata begitu. Ya? Tapi ni ambil kaul siapa? Kaul depa. Depa ni siapa? Sahabat. Jadi mauquf. Adakah mereka ni ambil daripada sahabat yang lain ataupun mereka ambil daripada kawan-kawan Yahudi mana-mana ke ataupun rujukan-rujukan lama ke? Wallahu taala alam. Tapi Ibnu Abbas memang Nabi doa khusus dekat kepala dia. Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, kan? Jadi ilmu tafsir Quran ini kalau keluar daripada Abdullah bin Abbas memang kita pegang tu ya. Pasal Nabi doa special dekat kepala dia. Baik. Ibnu Juraish pula mengatakan, kaum Ras tu bukan perigi kepada kaum Ras, itulah ashabu Yasin, surah Yasin tu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahum mursalun iz arsalna ilaihim muslimin fakadzabuhuma fa'azzazna bisalih. Yang tu kan, yang Allah kata apa? Berikanlah perbandingan tentang penduduk satu kampung yang mana ketika mana datang dua orang rasul kepada mereka kan, untuk memperingatkan mereka tentang tauhid, mereka mendustakan rasul tersebut. Fa'azzazna bisalis, dan Allah kuatkan dengan rasul yang ketiga pula. Sambung sampai ayat waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Kemudian bersegera lari daripada hujung kampung tu mai ke pekan seorang lelaki
yang berkata kepada kaum dia, ikutlah 3 orang Nabi ni. Dengar cakap mereka ni bawa benda yang betul. Siapa lelaki tu? Habibun Najjar, Habib An-Najjar. Kan? Siapa yang kata Ashabu Yasin dengan Ashabul Ras ni adalah sama? Ibnu Juraish. Dia kata sama. Ya? Firman Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamilun. Surah Yasin itulah. Ya? Dan antara dalil dia kata penduduk Yasin ini telah dimusnahkan dengan sayhah wahidah, satu paketkan yang sangat kuat dan mati mas total. Jadi ada ciri itu. Baik. Walau bagaimanapun, kata Ibnu Katsir, hal ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir pula kata tadi, jangan ingat tak? Ibnu Jarir kata apa? Ibnu Jarir kata Ashabul Ras adalah siapa? Ashabul Ras ialah Ashabul Ukhdud, yang surah Al-Buruj tu. Ibnu Juraish kata Ashabul Ras ialah Ashabu Yasin, yang surah Yasin tu. Memang dengar kuliah ni macam boring sikit tuan-tuan. Tapi kalau kita bayangkan Discovery Channel, pencarian kan, the discovery of Ashabul Ras. Who were them? Siapakah mereka? Mesti seronok kan? Dalam majalah 3 boleh buat macam tu kan. Jejak Rasul ke, ni ada rekod ni, kita cadang sikit. Jejak Rasul membuat kajian-kajian umat-umat terdahulu yang dibinasakan, yang unpopular. Banyak kan? Ha? Sebab tapi dia kena datangkan kalam ulama lah. Ibnu Juraish kata macam ni. Ibnu Juraish kata penduduk Ras itu ialah penduduk Ashabu Yasin. Okey, kita pergi cari kan. Satu lagi Imam Tabari kata dah, Ashabul Ras itu ialah Ashabul Ukhdud. Kita pergi cari tempat dia, memang berlaku di Najran, yang tempat Ashabul Ukhdud itu. Ya. Ashabul Yasin ni di Antikya siapa? Di Turki tu. Tapi ada pendapat kata tempat lain. Ada kata di Greece. Tapi kalau kita boleh buat satu publication, satu production yang boleh, Jejak Rasul dah buat, tapi yalah dia narik juga. Tapi kalau kita boleh pergi deeper lagi kan, kita buat macam Discovery Channel, macam pengkajian tu. Saya duk tengok juga dalam Netflix kadang kan ada dia buat pergi kaji apa, Kings Valley, tempat-tempat lembah-lembah di raja, bukan lembah raja kita ni, tempat Ketum, di lembah raja di Mesir ni kan. Tempat-tempat makam Tutankhamun. Cara mereka develop discovery mereka, cara mereka develop dokumentari mereka tu kita kalik. Sayang, malangnya orang putih yang buat. Kalau orang Islam buat, seronok. Cara mereka develop plot, walaupun dia dokumentari. Sebab saya ni memang kaki dokumentari. Saya suka layan dokumentari. Kalau buka dokumentari cerita pasal trailer pun saya layan. 13 episod saya boleh layan, seronok. Dokumentari ni dia seronok ke mana tau kan. Cerita pasal Formula 1, cerita kita bukan faham apa pun, tapi seronok layan kan. Jadi kalau kita boleh buat ni tuan-tuan, tuan-tuan mungkin dalam ni geng-geng pendidik pun ada kan, yang ada anak-anak murid dalam bidang seni kreatif, cuba buat kajian yang ni. Bukanlah kajian, kita buka kitab-kitab ni semua, buat satu video yang macam ni, best. Dakwah akhir zaman ni dia kena pergi interaktif macam tu dah, dia kena pergi cara komersial macam tu dah. Baik, saya sambung Maka Ibnu Juraish kata dah surah Yasin, Ashabu Yasin. Baik. Abu Bakar bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Naqashi menyebutkan bahawa penduduk Ras pula ialah satu kaum yang mempunyai satu perigi. Ada 3 orang dah disebut pasal perigi ni. Siapa sebut? Ikrimah, Abdullah bin Abbas dengan Muhammad bin Hasan Al-Naqashi. 3 orang dah kuat ni. Yang mengatakan dah, Ras ni ialah satu kaum. Memang kaum itu mereka duduk satu kawasan, dan kawasan mereka tu ada satu perigi. Okey. Baik. Yang mana perigi itu menjadi sumber air minum dan cukup untuk mengairi sawah mereka. Jadi satu clue lagi. Kawasan mereka duduk ni kawasan pertanian, ada sawah. Maknanya tentu yang bukan di Jaziratul Arab, bukan di kawasan padang pasir. Ni kawasan mana ni? Mungkin di belah-belah Mesir ke? Mungkin di belah-belah, tengok orang teka, Ustaz, sawah, Kedah apa? Kedah. Tak tahu kan. Saya tak mau kata, orang masuk TikTok sekarang video, orang tuduh saya ni overclaim lah. Saya tak mau kata. Tak mau kata betul, tak mau kata salah. Tapi tak kot, tak tahulah. Tak, saya tak.
Tapi bukanlah kita saja ada sawah, Vietnam pun ada sawah kan. Merata tempat ada sawah. Jadi sumber perigi tu bukan perigi kecil, mungkin perigi besar lah kot. Yang mana air tu tak pernah kering, cukup untuk mereka minum dan cukup untuk air tu disalurkan ke bendang-bendang mereka, sawah mereka. Ya. Dan mereka ni pula kaum itu ada seorang raja, yang mana raja itu adil dan berperilaku terpuji. Raja tu, dia tak sebut nama raja apa. Baik. Lama raja tu merintah mereka sampai mereka ni maju dan pertanian mereka maju. Ni Muhammad bin Al-Hasan An-Naqashi cerita ni. Sagi saya akan cerita mereka ni siapa dia dan mereka ni ambil mana cerita ni. Mesti tu terfikir tu kan. Baik. Maka raja ni adil, merintah, ya. Mereka sayang kat raja ni, sayang sungguh-sungguh ni. Tak payah buat poster upah orang untuk kata sayang, tak. Memang sayang sungguh. Kuasa Allah, takdir Allah, raja tu mati. Raja mereka yang baik, penyayang, adil ni mati. Selalu begitulah tuan-tuan. Yang baik, yang soleh ni dia akan mati awal. Allah tak biar mereka lama-lama duduk dalam politik. Umar bin Abdul Aziz berapa tahun saja, dia naik 99 Hijrah, dia wafat 101 Hijrah. 3 tahun lah, 2 tahun lah. Dalam tempoh period dia 2 tahun. 99 wafat 101. Kalau tanya saya peribadi je, kalau Malaysia pun antara yang bila saya baca saya nampak yang ni paling the best, saya nampak Tun Abdul Razak, dan dia pun tak lama dia pun meninggal umur 50 lebih. Ada dokumentari meninggalnya Tun Abdul Razak di YouTube. Masa tu Datuk Seri Najib muda lagi. Pegawai UMNO lama dia faham kata masa Datuk Najib nak ganti tempat roh Tun Razak tu, dia masuk ke kampung-kampung, dia tak kerti cakap bahasa Melayu. Masa dia orang tu cakap mengaji di luar. Sampai dia berlatih balik satu cakap bahasa Melayu, dan dia belajar balik tulisan Jawi pada mula pasal dia tak kerti. Menariklah dokumentari tu, ada di YouTube. Apa ni? Perginya apa tajuk dia, tapi Tun Abdul Razak punya meninggal dunia lah. Menarik video dokumentari itu. Tapi dia pun tak lama. Saya ingat orang begini mungkin tak lama. Kalau dia sama ada dia tak lama atas dunia ataupun dia tak lama atas posisi depa tu. Tuan Abdullah Ahmad Badawi juga tak lama. Dia tak meninggal lagi, tapi dia tak lama di posisi dia tu. Walaupun orang ada kritik dia macam-macam, tapi bila dia dah turun, kita nampak banyak sumbangan dia masa duduk di atas tu. Yang maaf sebutlah dia bukan resis, tapi kenyataan. Yang orang Melayu menumpang hasil dia. Berapa ramai cikgu-cikgu diserap masuk JKOF, diserap masuk SABK, Sekolah Agama Rakyat. Gaji penyewa awam masa zaman dia naik paling banyak. Banyaklah, tak mau cerita lah. Tapi banyak jasa dia. Tapi orang kurang bicarakan tentang dia. Tunggu dia mati nanti. Dia mati so orang akan cerita pasal dia balik. Orang kurang cerita. Baik. Dia buat benda yang tak popular, tapi banyak impact. Kalau bagi saya lah. Baik. Okey, sama masa raja tadi balik. Maka raja tu meninggal dunia. Tuan-tuan, bila raja tu meninggal dunia, mereka benar-benar merasa kehilangan. Rasa sedih sungguh pasal mereka sayang sungguh kat pemimpin mereka ni. Setelah beberapa hari berlalu meninggalnya raja itu, mereka masih lagi tak boleh move on. Dalam ni tak sebut move on, saya sebut move on, tapi nak sebut mereka tak boleh terima kenyataan lagi. Pasal sayang sangat kat raja ni. Patut-patut padan nak sayang kat manusia pun, tapi jadi lagu ni. Sayang sangat-sangat ni sampai raja tu dah meninggal dah. Raja bukan jahat, raja baik. Bila dia meninggal dah, mereka tak boleh terima dia meninggal. Apa jadi? Lalu muncullah syaitan. Itu selalu macam tu lah. Bila tak boleh lupa sangat, dia main igauan, dia main bayangan, maka syaitan akan masuk ambil kesempatan. Sampai hari ni pun tuan-tuan, kalau kita tak boleh lawan sangat perasaan kita, kita terlalu ikut emosi kita, syaitan ibarat kita sedang membentang jalan untuk syaitan. Mainlah kacau aku, mainlah rasuk aku, mainlah jalan dalam urat nadiku. Itu ibaratnya. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita sakit lain. Kita sakit fizikal. Maksud sakit fizikal ni sakit fizikal lah. Kimaneh ke, darah tinggi ke apa, betul. Tapi kita terlalu meratap, terlalu sedih, terlalu berduka cita, mengurung diri, maka kita buka pintu untuk sakit rohani pula main. Iblis ibarat kita bentangkan kapet merah untuk dia main masuk berjalan dalam nadi dan darah kita. Maka bila kita pergi check kat ustaz kata ni ada benda ni, kita pun tepuk dia, merapu ustaz ni. Doktor dah kata dah aku kecil manis lah, duduk pandai-pandai kata jin. Dah, kecil manis pun ada, jin pun ada. Bukan jin tu main orang main tak saya apa tidak, tapi bila kita lemah sangat, kita
tunduk sangat, kita buka kapet merah untuk damai masuk berjalan dalam darah kita, maka dia akan jadi sakit. Memang dalam tafsir banyak sebut, dalam syarah hadis juga banyak sebut, syaitan ni antara maksud syaitan adalah virus, adalah penyakit. Memang kita buka dalam Bulughul Maram, dalam hadis yang awal pada bab wuduk yang sebut Imam Syafi'i punya mazhab, ambil wuduk pagi, kumuk dan masuk hidung mayat tu kan, keluar. Sebab apa? Sebab ada hadis yang syaitan akan bergayut dalam hidung. Dalam syarah hadis kata syaitan, perkataan syaitan dalam hadis itu bukan bermaksud syaitan duk gayut ni, tapi virus-virus itu. Lepas tu kata sudut tarik. Dan kedua-duanya tak mustahil. Dalam hadis yang lain sebut syaitan juga boleh jalan dalam bentuk angin dalam badan kita. Angin boleh jadi juga. Jadi tak mustahil. Pokoknya jangan salahkan orang cepat. Tapi orang juga mungkin boleh ambil kesempatan juga nak bohong kita. Tak mustahil. Jadi mohonlah petunjuk daripada Allah. Itu saja. Baik. Maka syaitan pun muncullah di dalam wujudnya raja itu, seraya ia berkata. Syaitan tu mai merupa dalam keadaan raja tu. Kemudian syaitan tu kata, sebenarnya aku belum meninggal dunia. Tu dia. Mailah tuan. Jadi dah zaman law ni tak tahulah zaman law, tapi dalam cerita-cerita legenda kita dah dengar memang berlaku macam ni. Puja sangat hantu. Pi mana pun hang tuah saja ni. Dia naik Gunung Jerai, dia jumpa dah hang tuah. Dia jumpa. Confirm jumpa. Tapi adakah itu hang tuah? Belum tentu. Setan mungkin. Dan apa pasal igauan. Intuition. Dia igau, dia akan bawa benda tu. Dalam hadis pun Nabi sebut. Nabi kata ada 3 jenis mimpi manusia ni. Salah satunya busyra minallah, kalau kabar baik daripada Allah. Yang kedua ni rajulun yuhaddis bihi nafsahu. Satu orang lelaki yang terlalu nak benda tu, dia akan terigau benda tu dan dia akan dapat. Dia akan dapat dalam bentuk mimpi ataupun igauan depan mata dia. Dia jumpa hantu mana, dia kata hantu. Tak tahulah. Jadi itu yang berlaku nak bang guna tau. Tapi orang yang soleh, dia boleh beza. Syekh Qadir Jailani pernah didatangi oleh satu cahaya besar naik kat dia, bagi tahu hang dengan semayang dah. Allah dah redha hang dah. Dia ambil pasyak, dia balik. Dia kata hang bukan Allah, hang iblis. Maka itu Syekh Qadir Jailani. Kan? Kita tak sampai dapat cahaya tu lagi. Dia kata dah kami syariat lain, apa syariat lain. Kami ilmu dalam, apa ilmu kulit. Kacau. Kan? Tu masalah tu. Tapi kita kata dia jadi tak kenal pula, dia bergaduh pula akhir zaman. Tapi kita ikutlah. Doalah kepada Allah agar Allah lorongkan kita pada jalan yang betul. Itu saja kita mampu minta di akhir zaman ni tuan-tuan. Sukar mintalah pada Allah tunjuk kita jalan yang betul. Jangan kita bohong sangat, jangan kita mudah sangat kita ikut orang. Minta Allah lorong jalan yang betul. Tembola ni bergaduh hang aku, debat hang aku, tikam hang aku ni tak tahulah. Moga Allah selamatkan kita. Baik. Maka syaitan pun mai. Syaitan merupa, syaitan kata aku belum meninggal dunia, tetapi aku hanya menyembunyikan diri daripada kamu agar aku dapat memerhatikan perbuatan kamu. Kemudian aku dah perhati apa semua dah, maka aku mai nak mengaku yang aku tak mati lagi, aku duduk ada. Ada tak orang pahaman macam tu? Ada. Satu-satu ajaran sesat kadang-kadang berpegang imam-imam mereka tak mati lagi, duduk mati di pokok jauh. Ada. Baik. Maka mereka berasa benar-benar bahagia. Macam gambar apa tuan-tuan? Ada filem apa Syamsul Yusof tu kan, yang bini dia mati gimana tahu, yang dicucuk kat mayat pada ada kan, gambar hantu. Padahal bukan bini dia tu roh orang jahat mana. Dia filem lah tapi kan. Bin abang kata ni iblis mai merupa jadi raja depa, kata aku tak mati lagi. Maka depa pun duk percaya dan mula mengagungkan dia dan mula makin hormat dia. Last kali dia kata apa? Aku tidak akan mati selama-lamanya. Itu poin dia tu. Iblis ni. Dia nak sesatkan dah tu. Dia kata aku takkan mati selama-lamanya. Start kata lagu tu, maka mereka mula menyembah raja tersebut. Bukan raja pun, iblis itulah. Maka mereka mula menyembahnya. Lalu Allah mengutuskanlah seorang Nabi kepada mereka dan memberitahu kepada mereka bahawa itu adalah syaitan yang berbicara di sebalik tabir ataupun di sebalik tubuh ataupun menyerupa muka raja tu. Bukan raja tu mati dah. Nabi tersebut melarang mereka menyembahnya dan menyeru kepada mereka agar menyembah Allah semata-mata. Nabi tersebut, kata Suhaili mengatakan bahawa Nabi tersebut bernama Hanzalah bin Safwan.
Ni salah satu Nabi lagi. Nama apa? Hanzalah bin Safwan. Lalu mereka tidak mempercayai dakwah Nabi tersebut. Kemudian mereka memusuhi Nabi itu, membunuhnya dan melemparkannya lah ke dalam perigi. Itu cerita perigi tu. Maka dia pun tak percaya, dia kata Nabi itu biadab, lawan tok guru, lawan tok raja, lawan tok wali, lawan Tuhan. Maka dia pun tangkap dia pun bunuh dia. Hang siapa main-main nak suruh kami lawan, sedangkan raja ni daripada dulu pergi duk jaga kami. Kan. Maka dibunuh dan dilempar ke dalam perigi. Maka disebabkan tindakan itulah air perigi itu menjadi kering sehingga mereka benar-benar kehausan. Semua tanaman-tanaman mereka pun menjadilah kering kerana kekurangan air dan buah-buahan pun berguguran. Rumah-rumah tempat tinggal mereka menjadi hancur berantakan. Keadaannya menjadi berubah kesemuanya. Dari yang asal sejuk menjadi gersang. Dari yang aman menjadi tidak aman. Dari yang semua penuh persaudaraan kasih sayang menjadi pecah belah dan penuh permusuhan. Akhirnya mereka semua dibinasakan. Yalah, hanya dengan satu sumber mata air pergi saja Allah stop. Binasa seluruh umat. Tuan-tuan, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita nak lawan Allah? Allah tutup yang tu ya. Binasa, tuan-tuan. Pokok tak boleh tumbuh, buah tak boleh jadi, ayak tak ada, orang dahaga, orang jadi berebut, harga ayak jadi naik, harga buah-buahan jadi naik, orang jadi berebut, maka jadi bergaduh, jadi pemusuhan, jadi penipuan. Adik-beradik dia berdendam dengan aku, hanya punca ayak tak ada. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Orang yang pernah kena uji dengan ayak tak ada ni, dia tahu lah sakit dia lagu mana. Duduk di Selangor saat dulu zaman belajar, rasa ayak tak ada. Oh tuan-tuan, bergaduh, memang bergaduh sungguh. Nak beratok, nak berebut, ambil dia ayak di lori pun bergaduh. Orang tamak ambil daripada orang lain pun bergaduh. Nak angkut naik tingkat atas, lift orang kawal, oi, bergaduh. Hanya kerana ayak tak ada. Itu bukan kes bunuh Nabi, itu kes cuci paip. Itu pun bergaduh. Yang ni tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Punca dah syirik. Dan punca ada sebelum syirik apa? Kalau tuan dapat tangkap awal, taksub ni, taksub kepada raja yang baik. Dia baik ke jahat? Tapi kerana terlalu sayang, tak boleh lepas dia, maka jadi taksub. Jadi taksub. Bila taksub tu main, tak boleh terima kenyataan, duk anggap dia masih hidup, maka iblis akan masuk jarum. Itu saja. Kita buka pintu untuk iblis. Pasal tu kita tak boleh melampau. Iyyakum ghulu, Nabi kata jauhi ghulu, jauhi melampau. Pasal akhirnya kita akan dibinasakan. Kita sayang kat siapa-siapa pun tak boleh melampau sangat. Hatta sampai Rasulullah memang kita sayang, tapi macam mana saya sebut saya jadi sensitif. Pernah sampai di tahap tuan-tuan, para sahabat tu bergaduh dengan umat Yahudi pasal Nabi Musa akan bangkit dulu, Rasulullah akan bangkit dulu pada hari kiamat. Saya bila cerita dah di surah ni, hadis sahih. Lah Nabi nak menenangkan, Nabi kata apa? Apa nama ni? Nabi okey, macam mana? Saya takut sekali lagi. Aku bangkit dulu, Nabi kata. Tapi bila aku bangkit, Musa dah berdiri dah. Nabi mendamaikan begitu. Tapi kita tengok syarah lah apa maksud itu. Tapi Nabi mendamaikan dua-dua je tentera. Baik. Boleh lagi kan? Boleh kan? Awal lagi. Dia baru main sedap ni. Pasal tadi tak apa ramai. Ni ramai dia baru sedap sikit. Baik. Selalunya setengah surau ni orang main lambat. Pasal dia hantar anak tuition tu. Saya faham macam tu lah. Tadi saya hantar anak tuition. Baik, saya sambung lah no. Tapi cuti sekolah, tuition apa? Balik kerja lambat kot. Saya faham. Baik. Sambung lah no. Jadi apa nama Nabi tu? Hanzalah bin Safwan. Ada ke? Ada lah. Tak ada pun dalam 25 Rasul itu. Okey, mai mana 25 Rasul ni? Dan mai mana 25 Rasul ni? 25 Rasul ni mai daripada Quran. Nabi yang had been mentioned by Allah by their names. Nabi yang disebutkan oleh Allah dengan nama mereka, maka Nabi itu termasuk dalam list 25. Nabi Uzair tak disebut dengan nama, disebut dengan hamba Allah. Walaupun cerita dia lagi panjang, tetapi dia tak termasuk dalam 25 itu. Meskipun mungkin dia lagi hebat ke, tetapi dia tak termasuk sebab dia tak disebut by name.
Dia tak disebut dengan nama sebagai seorang nabi lah. Sebab itu ada perbahasan tentang Zulkarnain itu termasuk ataupun tidak. Itu perbincangan yang sangat panjang lah. Mungkin sampai bab nanti bila-bila saya nak sambut juga pasal tentang peletakan Zulkarnain dan juga Maryam. Ada pula mengatakan sampai Maryam juga nabi. Ada perbincangan itu tuan-tuan. Kalau kita berenang masuk dalam dunia akademik, kita tolak tepi ta'assub apa semua ni, emosi ni, kita akan tengok nescaya dunia ilmu ni luas sangat-sangat. Banyak perbincangan, banyak khilaf, banyak perbezaan pendapat yang sangat harmoni. Kalau kita pilih untuk berlapang dada dan bergerak sebagai seorang pelajar, bukan penyerang. Tapi kalau kita pilih untuk tengok satu perenggan, cantik aku nak hantam kawan ni. Tengok perenggan kedua, cantik aku nak hantam kawan ni. Maka tak sudah ilmu kita tuan-tuan. Kita cuma berenang di tepian, kita tak masuk ke dalam. Tapi kalau kita berenang sebagai orang yang betul-betul nak cari ilmu, kita akan dapat tengok perbahasan ilmiah ini sangat luas dan biasa tuan-tuan. Kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibul makan. Setiap seseorang itu boleh diambil kata-kata dia ataupun ditinggalkan, melainkan tuan makam ini, iaitu Rasulullah. Masa tu Imam Malik cakap dekat Madinah, Rasulullah saja kita kena terima, sami'na wa ata'na. Yang lain memang perbezaan itu biasa. Baik, saya sambung cepat-cepat. Ada lagi 10 minit. Baik. Okey. Mai pula satu cerita lagi dalam hadis Imam Ibn Jarir riwayat satu hadis daripada Muhammad bin Hamid dari Salamah dari Ibn Ishaq dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Kat sini diterjemah Qurzi, bukan Qurzi, Qurazi. Kalau siapa ada buku dengan saya, sama dengan saya, bukan Qurzi, Qurazi. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia menceritakan bahawa hadis ini dalam Tabari. Imam Ibn Jarir At-Tabari riwayat dalam kitab Mu'jam dia lah. Baik. Kata dia, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama sekali masuk syurga pada hari kiamat ialah orang yang berkulit hitam. Lepas tu orang tutup video ni, kan? Orang kata dia hitam, dia puji orang hitam. Wah, bahaya akhir zaman ni fitnah kan. Orang ambil video ni, orang keras takat saya kata hitam. Demak. Ustaz mana merepek pergi kata orang kulit hitam masuk syurga dulu. Nanti kita tengok intisari hadis ni dulu. Jadi disclaimer, jangan kena tengok sampai habis. Tengok sekerat saya kena. Baik. Mai mana hadis yang Nabi kata orang pertama masuk syurga orang kulit hitam? Sebab orang pertama masuk syurga Rasulullah. Baik. Kes apa ni? Baik. Dalam Ibnu Katsir kata, kes ini ialah kisah khas untuk penduduk Ras, kaum Ras yang hadis tu kalau kuat, maka dia kuat kerana kalau hadis tu kuat, orang kulit hitam pertama masuk tu bukan untuk mewakili semua manusia, tetapi mewakili antara kaum-kaum dia tu, dia yang pertama masuk. Dia tak mendahului Rasulullah tentunya. Baik. Tetapi hadis tu sayangnya dia tak berapa kuat. Dia nak kata dia dhaif yang berat pun tak. Dia dhaif ringan, dia mursal. Hadis ni mursal sebab Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni dia tabi'in. Sebab tu kita belajar sirah, kita tak boleh lepas ilmu hadis. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ulama. Penilaian ulama terhadap Abi Saleh bin Kaisan apa semua ni menilai dia sebagai saduq, imam, siqah, sabit. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni dia asal orang Bani Quraizah. Jadi dia ni orang Yahudi masuk Islam lah, jadi ulama lah. Tapi dia mewarisi ilmu Israiliyat yang sangat banyak. Sebab tu tuan-tuan, Abu Hurairah bila riwayat hadis dan banyak riwayat sirah, ambil sirah-sirah yang kaum-kaum terdahulu ni, ambil pada siapa? Bukan pada Nabi, daripada Ka'ab, sahabat yang Yahudi peluk Islam. Jadi depa ini banyak riwayat-riwayat lama yang dipersimpan. Jadi antaranya Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ni, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia meninggal tahun 108 Hijrah. 108. Ada pendapat kita 118. Dua pendapat tu. Dia ni mak pak dia tak redha kat dia, tak apalah, tapi dia nak redha Allah. Dia masuk Islam. Kata Islam dah awal, tapi dia Quraizah. Sebab tu Qurazi tu. Jadi dia banyak ilmu tentang umat-umat terdahulu ni, dia banyak. Okey, dia jadi mursal kat mana? Ingat hadis mursal apa maksudnya? Hadis mursal ni tabi'in, dia skip sahabat tak ada. Dia terus kata, Nabi kata.
Jadi tengah ni lompang. Sahabat tak ada. Jadi mursal. Maksudnya hadis itu mursal. Hadis mursal ni perbincangan dia tu kenapa dia jadi ringan? Pasal kadang-kadang apa nama ni, ada isu terlepas nama. Kadang-kadang ada sahabat yang tak boleh sebut nama dia. Bila sebut nama dia segi jadi isu. Contoh, nama Sayyidina Ali tak boleh disebut di sebahagian tempat sebab orang tak suka kat Sayyidina Ali. Di mana? Di Basrah. Jadi sebab tu Hasanul Basri bila hadis daripada dia mursal, orang tahu dah dia tak sebut nama ni, maksudnya hadis tu daripada Sayyidina Ali. Orang tahu dah. Jadi walaupun dia mursal tapi kita terima. Sebab kadang-kadang dia terpaksa hidden sat nama tu pasal demi nak bagi pastikan hadis tu orang dengar. Kalau tidak, penduduk Basrah dengar saja nama Ali, dia pun tolak hadis tu. Begitu jugalah ada beberapa kes yang lain. Jadi ada mursal yang bersebab, ada mursal yang memang mereka menjual nama Nabi saja. Ini kena tengok balik, ya. Jadi ala kulli hal mursal ni bersebab, kadang-kadang terlepas nama sahabat dan sebagainya. Baik. Maka Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi kata Rasulullah bersabda, jadi dia tabi'in. Dia sebut Nabi kata, dia ambil daripada siapa? Dia tak dengar daripada Nabi. Itu jadi mursal. Ya. Ala kulli hal, nak kata dia reka tak boleh. Ustaz, dia reka apa? Tak boleh sebab ulama dah nilai dah. Saya dah cek baru petang tadi. Seluruh ulama menilai dia, tak terlepas seorang pun, tak ada seorang pun yang menjatuhkan dia dalam kategori jarah, cedera. Bermaksud jarah wa ta'dil, dia ni di dalam parameter muadil, ta'dil. Kalau bukan syiqah pun saduq. Semua kategori yang power. Dia ada dua indikator, parameter jarah ta'dil, cedera dengan baik, adil dengan teruk. Dia kategori adil. Bahkan ada ulama menyifatkan dia sebagai imam, siqah, hujjah, sabit. Maka dia ni imam. Nah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ni imam. Bahkan tuan-tuan, dia pernah menasihati Umar bin Abdul Aziz. Dan dia juga dikatakan ulama imam yang doa sangat makbul. Dan dia juga imam ulama yang dikatakan min awliyaillah, dalam kalangan para wali Allah. Dan dia ini tuan-tuan sangat suka surah Al-Zalzalah. Apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia sangat suka. Dan tuan-tuan tahu surah tu cerita pasal apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bergoncang bumi di bawah di Turki. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, what is this? Kan? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini bumi menceritakan kabarnya. Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi sangat suka seorang ni. Ya, favorite dia. Dan tuan-tuan, dia meninggal tahun 108 Hijrah ketika mana dia berada dalam satu masjid dengan beberapa orang sahabat dia sedang menelaah kitab ataupun membincangkan hadis. Tiba-tiba berlaku gempa bumi, runtuh masjid tu dan dia syahid dalam tu. Itu kisah dia. Jadi dia yang bawa cerita ni. Cerita orang kulit hitam pertama masuk syurga ni. Pukul 9 lah, tak ada masuk ni. Macam mana tuan? Aduh. Boleh lagi sikit lah, Saya nak kena jaga hati semua ni. Ada yang nak habis awal, ada yang nak habis lambat. Tapi tergantung pun tak sonok lah. Ya. Pasal dia sensitif kat hitam lah. Ya. Baik. Cuba saya cepatkan sikit lah. Jadi dalam ni dia cerita menjelaskan hadis Ibnu Jarir At-Tabari itu. Hadis tu Imam Ibnu Jarir riwayat, tapi daripada dia. Baik. Jalan cerita dia ni adalah apa? Lebih kurang cerita tadi senaknya, iaitu Nabi Hanzalah bin Safwan tu, yang tadi riwayat tadi kata apa, dia ditangkap, dibunuh dan dilempar dalam perigi. Betul tak? Okey. Tak lari jauh pun sebenarnya. Yang riwayat ini pula kata Nabi Hanzalah bin Safwan tu tak dibunuh. Dia pun tangkap, dia pukul dan lempar dalam perigi, kemudian dia pun ambil batu besar, dia pun tutup perigi tu nak bagi dia mati dalam tu. Tu saja beza dia. Cuma mai mana cerita kulit hitam ni? Saat itu seorang hamba berkulit hitam yang kerjanya mencari kayu api bakar, membawa kayu yang diperolehinya di atas bahu, kemudian menjualnya, kemudian digunakan baik duit itu untuk membeli makanan dan minuman. Serta pasal seorang hamba kulit hitam yang hidup secara duit dengan cari kayu-kayu api. Pergi balik masuk hutan cari kayu api. Sampai di satu perigi, dia rasa tak sedap, dia rasa ada something kat perigi tu. Maka dia angkat batu besar tu. Dia angkat-angkat, ada Nabi Hanzalah dalam tu. Tu cerita dia. Maka dia dalam keadaan kesian, maka dia dah lah miskin.
Tapi dia bantu juga. Makanan yang dia beli dan minuman tu dia bagi kepada Nabi Hanzalah yang dalam perigi tu. Tuan-tuan jangan tanya saya, kenapa dia tak tarik naik ya? Saya pun tak tahu. Mungkin pergi tu dalam ke? Saya tak tahu. Ya? Bila tak tahu, tak boleh reka kan, memang tak tahu. Tapi dia duduk suruh bagi makanan. Jadi hari-hari seterusnya tuan-tuan, dia duduk pergi bagi. Cuma dia tak buat konten je lah. Dia duduk pergi bagi. Dia angkat batu, dia tutup balik pasal takut kantoi. Pasal dia hamba saja. Ya? Yang ni Nabi. Dan orang yang pukul Nabi ni semua orang besar. Maka dia peace sangat-sangat. Dia angkat batu tu, dia bagi makanan. Jadi dia terpaksa, instead of cari 100 batang kayu api, dia kena cari 200. Ni cara mudah lah. Pasal dia punya burden dia dah bertambah lah. Kena bagi makan 2 orang. Sedangkan seorang lagi Nabi Hanzalah ni, kalau dia tak tolong pun, dia tak rugi apa di sudut itulah. Kan? Tapi dia tolong. Dan dia jadikan itu istiqamah kepada dia. Hari-hari duduk pergi bagi. Ni hamba kulit hitam ni. Tapi orang kulit hitam ni tuan-tuan, bagus sebenarnya tu. Tapi dia lah jahat pun jahat juga. Orang awang hitam kan. Dulu zaman tu kan orang duduk duduk jam kat pasal malam. Tak apalah. Tapi saya masa saya kat UAE tu, ada seorang brother kulit hitam ni. Saya buka puasa. Lepas saya buka puasa dengan dia selalu. Masa tu saya kena kawan baik lah. Okay, sebab sama-sama gelap. Tapi saya duduk dengan dia, saya paling putih lah. Saya ingat dia tu orang Nigeria Utara apa nama dia grade awal, dia senior. Saya junior, cuma masa dia nak balik ke negara dia tu, dia peluk saya. Saya ingat ayat dia kata, orang tak mau kawan dengan aku sebab kulit aku hitam kata. Saya sedih ingat dia kata macam tu kan. Tapi dia hitam semua. Ya, saya kata nanti aku pun lebih kurang kan. Tapi dia antara kulit hitam yang baik. Adalah kulit hitam yang jahat pun berlambak lah. Baik ke jahat orang tu bukan sebab kulit. Itu saja, itu saja. Baik. Maka orang kulit hitam ni, bukan saya kata pasal hadis ni kata, riwayat ni kata. Maka perkara itu berlangsung sampai setiap hari. Ya. Baik. Sehinggalah satu hari itu, ketika mana dia hendak mengangkat kayu, matanya tiba-tiba jadi mengantuk. Allah takdirkan. Maka dia pun berbaring sebentar dan tertidur. Allah membiarkan dia tertidur dalam keadaan telinganya berada sebelah. Maksudnya tidak mengiring dalam keadaan 7 tahun. Kemudian Allah kalihkan 7 tahun. Jadi 14 tahun dia lena. Kemudian dia terbangun. Selanjutnya dia bangun, dia teringat terus dekat Nabi Hanzalah. Adakah dia tahu yang dalam pergi itu Nabi? Saya pun tak tahu. Dalam ni tak sebut. Either dia tahu itu Nabi, ataupun dia tak tahu tapi dia tolong sebab dasar kemanusiaan. Tapi ala kulli hal dia tolong. Sampai dia terlelap, dia jaga-jaga, dia ingat dia terlena sehari. Jangan ni kata. Dia jaga-jaga, dia sangka dia terlena 1 hari. Maka dia bangun cepat-cepat. Terus dia meluru pergi tadi. Nak cari Nabi Hanzalah dan nak bagi makan. Dia tak pergi, dia berkit lagi. Kemudian bila dia sampai, dia tengok tak ada dah. Dalam ni sebut, Nabi Hanzalah telah pun diselamatkan sebelumnya lagi. Maksudnya, cerita ni tuan-tuan lebih kurang cerita Ashabul Kahfi. Tapi Ashabul Kahfi Allah lenakan dia pun 309 tahun. Bila dia jaga balik, raja yang baik. Yang ni pula bila dia jaga balik, umat-umat yang ras itu dah dibinasakan dah. Jadi dia jaga balik. Ala kulli hal, Nabi Hanzalah sebut tentang orang yang membantu dia itu kulit hitam. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya orang kulit hitam itulah yang pertama sekali masuk syurga. Nabi serta balik, Rasulullah serta balik. Orang yang tolong tu kulit hitam tu, dan dialah masuk syurga dulu. Tapi dalam syarah kata bukanlah dia out of semua manusia dia nombor 1 masuk syurga. Iman kita tentulah kalau ada orang pertama, Rasulullah dulu, manusia paling mulia. Jadi takkan dia potong Nabi. Jadi mungkin dalam kalangan Ashabul Ras itu dia orang pertama. Ya. Baik. Macam itulah. Sebab kita kena faham macam ni. Saya nak tutup terus tuan-tuan. Kita kena faham macam ni. Dia tak mungkin mendahului Nabi dan Rasul. Okay, satu. Yang kedua, kalau kita kata dia orang pertama yang masuk selepas para Nabi Rasul pun tak boleh juga. Sebab ada hadis yang lain. Nabi kata 2 orang paling mulia selepas Nabi dan Rasul siapa? Hazan sayyidan kuhulil min ahlil jannah minal awwalin wal akhirin illa an-nabiy wal mursalin. Sahih Muslim. Hadis sahih. 2 orang ni kepala kuhul, tok mulu, orang paling mulia, raja kepada semua manusia dalam syurga.
minal awwalin wal akhirin, manusia awal dan manusia lah. Maksudnya dah tapau habis. Nabi dan Rasul tolak. Okey, selain Nabi dan Rasul, semua manusia awam ni, depa dua ni tok mulu besar sekali paling mulia. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Nabi sebutlah hadis sahih. Jadi kita dah teliti hadis tu, maksud kita tak boleh kata apa sahabat kita yang hitam ni potong Abu Bakar dan Umar, tak boleh juga. Ya, itulah cara kita bila kita berhadapan dengan dalil-dalil yang orang kata apa bukan bertentangan, kelihatan macam bertentangan. Dia panggil mukhtalif. Kita kena menguruskannya dengan cara tengok balik, susun balik, ada apa nama ni, qarinah dia yang menyebabkan ini datang kemudian ini dulu. Itu kaedah dia. Bukan kita jumpa satu-satu sumber, kita pegang yang ni terus. Sedangkan ada sumber yang lain menunjukkan dia berbeza. Jadi kita kena ada usaha orang panggil jamak pemurnian dia. Jadi itu kaedah dia. Maka kemungkinan besar hadis ni satu dia mursalah, dia dhaif. Cuma kalau dia kuat sekalipun sumber itu betul, cerita itu betul, laki itu dia tak boleh potong Rasulullah, dia tak potong Nabi yang lain, dan dia tak potong Abu Bakar dan Umar. Jadi antara yang paling selamat ialah kemungkinan dia number one yang enter syurga dalam kalangan kaum dia itu. Tapi dia adalah kulit hitam. Jadi itu cerita itu. Wallahu taala alam, tuan-tuan. Maka selesailah cerita Ashabur Ras. Maka dengan penjelasan itu, ya, ni Ibn Katsir kata, hadis ini adalah mursal. Okey. Tetapi terdapat bilangan pandangan, maksudnya banyak orang riwayat. Dan hadis ini bersumber daripada ungkapan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Itu saya kata tadi, Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, tokoh besar, orang Yahudi asal. Jadi dia banyak sumber-sumber Israiliyat. Israiliyat ni jangan kita pegang-pegang tu kata salah dah. Salah pun tidak, betul pun tidak. La nusaddiq wala nukazib. Selagi mana tak lawan Quran, maka kita kata kita letak tengah-tengah. Tapi kalau confirm lawan Quran hadis, dia salah Israiliyat itu. Tapi kalau dia selari Quran dan hadis, maka dia betul. Israiliyat kata Maryam itu ibu Nabi Isa. Quran berkata Maryam ibu Nabi Isa. Jadi Israiliyat itu tak salah. Itu antaranya Israiliyat yang bertepatan dengan Quran dan hadis. Maka selesai kisah Ashabur Ras. Bulan depan puasa lagi. Tak tahulah, nanti kita tengoklah. Kalau tak puasa lagi, kita sambunglah umat seterusnya. Umat kisah Ashabu Yasin. Umat yang diceritakan dalam surah Yasin itu. Yang wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ashabal qaryah dalam surah Yasin itu, siapa depa, berapa orang depa, jadi apa kat depa, umat zaman bila depa ni? Bulan depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.